bila saya dah ambil alih tu, saya rasa memang mencabarlah. Kadangnya ada orang sisihkan kita, tak nak kawan kita. Kan kita pergi kenduri pun macam tu juga. Bila kita ada teknik yang betul daripada jurulatih yang bertauliah, kita akan pastikan yang kita buat memanah berkuda ni dalam keadaan yang terkawal, dalam keadaan yang keselamatan tu diutamakan. Lagi kita mampu buat bekerja, kita buat. Peduli orang nak kata apa. Langit tidak selalunya cerah, hidup juga tidak selalu indah. Namun biar apapun dugaan yang mendatang, hidup tetap perlu diteruskan. Tabah dan reda dengan takdir yang tertulis, Azimah Abdul Rahim, 37 tahun, tidak pernah menganggap status sebagai ibu tunggal menjadi penghalang untuk dia membesarkan anak istimewa kesayangannya. Cabaran dia banyaklah. Macam kewangan, kerja masa PKP kan pekerja, lepas tu anak kelana upaya, kos rawatan anak. Saya masalah kewangan kalau dah kritikal, baru saya cerita dengan orang. Kalau masih boleh diatasi, saya atasi sendiri. Selalunya sebelum PKP, saya bawa dia pergi kerja kat kedai Dobi. Buat part time. Macam ambil upah ayam baju, lipat baju. Sebelum jadi rider Foodpanda. Daripada arwah mak sampai arwah tak ada. Kalau ada arwah mak lah tolong pasal kewangan ke, pasal ubat-ubatan dia ke, pampers dia ke, susu dia ke. Azimah masih trauma untuk mengantar Zahirah ke rumah pengasuh kerana anak istimewa ini pernah mengalami kesan-kesan lebam di badan. Keadaan anaknya yang hyperaktif dan pengidap glukoma memaksa Azimah untuk membawanya bersama sepanjang bertugas. Saya join Foodpanda. Masa tu PKP nak stabil balik. Saya dah cakap dengan ketua kawasan. Dia kata tak boleh bawa anak. So saya nekat, dalam diam-diam saya bawa dia. Saya bawa dia lama juga, dekat sebulan. Lepas tu kes viral tu, HQ dapat tahu. Saya kata, orang tak boleh nak jaga dia. Hantar dekat customer, customer kata, awak bawa anak? Saya bawa anak. Okay. Lepas tu ambil dekat vendor pula, customer yang makan kat kedai tu. Dia cakap, awak ni tak sayang anak ke? Tak takut nyawa anak? Saya kata, satu je. Kita ada Allah, kita minta pada dia. Supaya dia lindung kita. Berhujan berpanas saya dengan dia. Alhamdulillah lah, dia tak pernah demam. Tak pernah sakit, tak pernah meragam. Meskipun diduga dengan kehadiran cahaya mata yang tidak boleh melihat dunia sejak kecil, namun sebagai seorang ibu, Azimah tidak pernah berputus asa mendoakan agar dia dan Zahirah diberi kekuatan untuk menempuh kehidupan bersama. Pakar dah kata dia harapan sangat-sangat tipis. Sebab ada perdema nak derma mata, si matilah. Anak dia dah mati. Memang tak boleh sebab akar utama dia untuk bagi melihat. Tak ada harapan. Cuma dia boleh melihat bayang-bayang. Tapi doktor kata 100% dia dah block. Dia dah black off. Tapi firasat saya seorang ibu, dia boleh nampak. Allah bagi kelebihan dia bau dengan deria. Tapi saya tahu dia boleh melihat. Arwah mama pernah bagi dia duit kertas. Dia akan buang duit kertas tu bernilai apa-apa amount, duit RM1 je akan dia ambil. Walaupun kita terbalikkan muka dia, muka gubernur tu, dia akan terbalikkan balik. Keistimewaan dia, duit RM1 tu bila dia main kan, dia akan bunyi. Lagi laju, lagi dia bunyi. Yelah kakak takut satu kena dera. Lepas tu kebersihan dia. Macam dia bukan jenis anak-anak yang lain. Dia sabun, ada yang sabun khas. Pampers pula, pampers tertentu dia boleh pakai. Dia tak tahu kulit dia memang sensitif. Tapi demi sesuap nasi untuk anak syurga, untuk bagi kita tak ada tekanan kat rumah. Selagi kita mampu buat bekerja, kita buat. Peduli orang nak kata apa. Lepas tu arwah kata jangan tinggal anak dekat sesiapa. Bukan apa,
arwah pesan bukan senang nak jaga, nak handle perangai dia. Dari segi dia kalau dia hyper, dia akan buat yang kita tak ingini. Membesarkan anak bersendirian bukanlah sesuatu yang mudah. Azimah bertuah kerana masih mempunyai rakan baik yang tidak jemu memberi sokongan dan dorongan buatnya dalam menjalani kehidupan. Kak Zima ni seorang yang seorang sahabat yang baik, pemurah, dia seorang orang kata ibu yang kuat, ibu yang kental lah untuk membesarkan anak istimewa seorang diri. Saya faham kita kena sabar dengan karenah anak-anak yang ada masa, orang kata masa itulah nak merajuk, masa itulah nak meragam, masa itulah nak makan. Semua ada masa-masa yang benda yang tak, orang kata kita tak jangka. Saya selalunya luang masa bersamalah, makan-makan sambil tukar pendapat, sambil orang kata tentang kehidupan harian. Kasih ibu membawa ke syurga. Ketabahan dan kecekalan ibu hebat yang tidak pernah berputus asa dalam membesarkan anak istimewa ini wajar dijadikan contoh dan inspirasi bersama. Nona doakan agar Azimah dan Zahira sentiasa berada dalam pelukan kasih yang Maha Esa. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Temerloh, bandar kedua terbesar di Pahang. Ia terletak di antara persimpangan Sungai Pahang dan Sungai Semantan. Di daerah ini terdapat sebuah kampung yang diberi nama Kampung Baru Lebak. Suasananya tenang dan mendamaikan. Kampung ini juga ada sebuah keluarga yang menjalani kehidupan penuh cabaran. Tidak seperti yang lain, keluarga ini punya 1001 kisah dalam menempuh ranjau kehidupan penuh onak dan duri. Kehidupan Haslina Musa diuji dengan dugaan yang tidak pernah disangka. Dia menggalas tanggungjawab untuk menjaga 6 daripada 13 adik-beradiknya yang mengalami masalah mental. Pada 2017, Haslina kehilangan ayahnya Musa Singah selepas 4 tahun pemergian ibunya. Bagaikan hilang tempat bersandar, dia mengambil alih peranan sebagai ibu kepada adik-beradiknya itu. Ayah saya meninggal 2017. Dulu sebelum pada tu ayah saya dah menjaga diorang semua ni. Lepas tu lepas kematian ayah saya dah pula ambil alih tugas untuk menengok mereka ni lah. Tengok dia yang jaga. Maknanya kita rasa macam biasa kan. Bila saya dah ambil alih tu saya rasa memang mencabarlah. Lepas tu kadangnya ada orang sisihkan kita, tak nak kawan kita. Kan kita pergi kenduri pun macam tu juga. Kalau tengok kita ni, macam tak nak tegur je kan. Macam saya ni buat saya je lah. Kalau kita nak pergi mana-mana macam orang tak apa-apa nak dengan kita ni. Tidak dapat dinafikan menjaga keluarga yang mengalami masalah mental bukanlah hal yang mudah. Setiap daripada mereka memiliki karakter yang berbeza dan ia bukanlah sesuatu yang dapat difahami dalam masa yang singkat. Ada kalanya Haslina perlu melayan kerana setiap adik-beradiknya umpama melayan anak kecil yang memerlukan kasih sayang dan perhatian yang rapi. Ada kerenahnya, ada yang kadang makan pun memilih kan. Ada orang ni kan, kadang nak, kadang tak nak. Ada yang makan ubat ni memang dia makan lah jenis pemakan kan. Kadang ada juga yang buat perangai, suka bercakap kuat-kuat macam marah-marah kan. Biasalah orang macam itu kan. Lepas tu kalau dia yang suka naik motor tu, kalau dia kena pergi rumah orang, kalau dia kena marah dengan orang, dia balik rumah dia suka buka radio kuat-kuat. Dia nak lepaskan marah dia tu melalui muzik je lah dia marahnya. Macam tu. Walaupun kesihatan mental mereka tidak sempurna, ia bukanlah penghalang buat keluarga ini untuk berkasih sayang. Haslina dan kakaknya Musalmah sentiasa berkongsi kisah suka duka mereka bersama. Dia pun suka mengemas kan. Kadang kalau hari raya, kalau benda dia nak beli apa-apa, dia kan suka macam nak kecantikan kebersihan kan. Suka beli macam kapet. Kita tolonglah dia, hantar dia pergi beli barang-barang macam tu. Menganggap setiap dugaan seperti pengembaraan yang tidak diketahui penghujungnya, Haslina tidak menyesal dengan ujian yang dijalani ini.
Sebaliknya, dia bersyukur diberi peluang untuk berbakti kepada keluarga. Bertuahnya Haslina, biarpun berdepan dengan dugaan yang sangat mencabar, dia mendapat sokongan yang berterusan daripada kakaknya Muslaili dan suaminya Ahmad Ridwan. Pada akak Musaili saya ni kahwin, dia pun banyak juga beri sokongan pada saya. Kalau apa-apa hal dalam rumah ni, apa dah macam masuk hospital ke apa ke, saya akan cakap dengan dia lah. Mempunyai pasangan yang memahami dan setia bersama adalah sebuah anugerah yang terindah daripada Ilahi buat Haslina. Sokongan keluarga sangat penting dalam kehidupan seseorang individu, tidak kiralah dalam bentuk apa sekalipun, besar atau kecil sumbangan itu. Seperti suami Haslina, Ahmad Ridwan yang sudah menjadi rutinnya untuk memotong rambut ipar duanya setiap bulan. Dengan sokongan yang diberikan, sudah pasti sedikit sebanyak membantu meringankan beban Haslina dalam menjaga adik-beradiknya. Macam suami saya pun banyak juga memberi semangat kepada saya lah. Banyak nasihat. Nasihat dia tu lah saya jadi kuat lah. Inilah suami saya, terima kasih banyak lah. Sebabnya dia banyak sangat membantu saya. Saya tak tahu dia cakap macam mana. Walaupun ada yang menganggap hidup Haslina bagai ikan digulai sudah melompat, dia tetap berdiri teguh demi amanat daripada arwah ayahnya. Arwah ayah saya ada berpesan lah. Sebelum dia pergi tu dah dia cakap, awak tengok-tengokkan lah. Maknanya abah tak lama dah ni. Tapi bagi saya tu cuma gurauan lah kan. Kalau orang tua kan suka gurau. Tapi kita tak tahu itu benda yang dia cakap tu memang dia akan pergi. Sebelum tu 2 bulan sebelum dia pergi. Dia seorang yang tabah lah. Dia boleh tolong menjaga dia orang kan. Sedangkan dia sendiri pun dia boleh yang kata kalau nak ikutkan dia boleh je nak keluar pada sini ke apa kan. Tapi dia sanggup untuk menjaga abang-abang dan kakak yang sakit lah. Ini salah satu macam Allah nak tegur juga kan masyarakat juga. Mana ada yang macam ini pun untuk mencari pahala pun boleh kan. Daripada sinilah untuk menjaga ni. Ini sebahagian daripada ujian yang saya terima ni. Itu saya reda lah dengan ujian ni. Saya berharap sangatlah kan saya dapatlah berkongsi semua ni untuk semua orang. Biar orang tengok macam mana kita nak membela nasib dia orang ni juga. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Setiap insan diuji dengan dugaan yang berbeza. Namun apa yang penting adalah sejauh mana seseorang itu kuat untuk bertahan menjalani takdir yang tertulis. Ketabahan dan kesabaran wanita cekal ini wajar dijadikan contoh dan inspirasi buat semua. Siapa sangka anak kelahiran Shah Alam Selangor ini menjadi tumpuan dunia tatkala mewakili Malaysia dalam pertandingan kejohanan memanah berkuda peringkat antarabangsa. Setiap kali Erina beraksi, pasti pandangan mata penonton tertumpu pada kelincahannya. Dia tidak pernah memasang impian untuk berada dalam arena sukan ini, apatah lagi menjuarai acara yang disertai. Bermula sekadar suka-suka untuk menyertai Persatuan Memanah Berkuda di universiti, Erina mula jatuh cinta dan serius untuk menjadi atlet pemanah berkuda wanita dunia. Saya mula minat dengan sukan memanah berkuda ni pada tahun 2011. Bila saya dah berkecimpung dengan kuda, dah tahu sikit-sikit pasal kuda. Lepas tu saya tengok satu dokumentari pasal sukan memanah berkuda di TV3 lah. Daripada situ saya rasa macam boleh gabungkan dua sukan yang berisiko tinggi
dalam satu masa dan timbul minat daripada situlah. Tapi saya mula suka berkuda ni pada tahun 2014 disebabkan pada 2011 tu masih belajar. Saya berada di Johor Bahru dan kebanyakan pemanah berkuda ni tempat latihannya dekat Lembah Kelang. Jadi saya tunggu sampai habis grad dan balik ke Selangor dan cari guru memanah tradisional, cari guru berkuda dan cari guru yang boleh mengajar memanah berkuda. Baru-baru ini, Erina telah membuat persembahan istimewa memanah dan berkuda di Royal Polo Club Ampang Selangor bersama DBKL Horseback Archery. Acara ini berlangsung dengan penganjuran pelbagai pertandingan sukan kuda. Bukan mudah buat Erina mencuburi bidang ini kerana ia memerlukan disiplin yang tinggi. Untuk sukan memanah berkuda ni ramai orang nampak dia satu sukan sahaja. Tapi sebenarnya bagi saya terpaksa pecahkan dia kepada 3 jenis latihan lah. Yang pertama, saya kena berlatih memanah sahaja, memanah tradisional sahaja. Yang kedua, saya kena berlatih berkuda sahaja. Dan bila dah nak dekat pertandingan, baru saya dan pasukan saya akan mula berlatih memanah berkuda tu. Jadi antara persiapan itulah latihan yang membantu fitness. Kita tengok baliklah peraturan apa untuk pertandingan yang kita akan pergi tu. Bagi Erina, mengalami kecederaan ketika menunggang kuda adalah perkara biasa. Sebagai atlet, dia perlu bijak mengatur strategi dan berlatih sebelum bermulanya sesuatu perlawanan. Kalau macam dari segi cabaran, kalau pertandingan, kebiasaannya kita takkan bawa kuda sendirilah daripada Malaysia. Maksudnya kalau saya bertanding di luar negara, saya takkan bawa kuda. Lagi satu, saya pun tak ada kuda sendiri untuk bawa. Apa yang kita selalu buat, kalau kita bertanding di luar negara, kita akan gunakan kuda yang disediakan oleh pihak penganjur. Kita kena cepat ada bonding dengan kuda sebab kita akan diberi masa lebih kurang sehari sebelum pertandingan untuk kita try, untuk kita naik kuda tu, kita cuba dan kita pilih kuda. Meskipun sukan memanah dan berkuda merupakan sukan lasak, namun Erina tidak pernah menganggap isu gender menjadi satu penghalang. Dia dikagumi bukan sahaja kerana kehebatan dan kelincahannya, malah Erina menjadi satu-satunya pemanah wanita berkuda di dalam persatuan yang disertai. Macam yang pingat yang saya menang di Korea pada tahun 2019, acara yang saya menang tu adalah acara 5 target. Maksudnya untuk satu jarak, penganjur akan letak 5 target untuk pemanah berkuda tu panah kepada sasaran tu lah. So ada 5 target dalam masa bawah 20 saat, time limit, ada time limit. Jadinya kita kena ada 2 benda yang cabaran dekat situ. Satu, kita nak memanah tepat pada sasaran. Yang kedua, kita nak memanah di bawah time limit ataupun masa yang disediakan lah. Erina turut mendapat bimbingan Sarjan Marshal Agil daripada pasukan Angkatan Tentera Malaysia yang juga pemanah berkuda Malaysia. Dari segi pula persiapan daripada klub, kita kena siapkan dalam track tu sekurang-kurangnya dalam 150 meter untuk persiapan. Tapi itu bergantung pada keadaan game yang kita. Contohnya kalau police track, dia ni memerlukan track yang panjang iaitu lebih kurang 650 meter. So persiapan tu agak rumit dalam 2-3 hari lah sebelum kita buat menghadiri pertandingan tersebut. Persiapan bagi setiap pertandingan memanah dan berkuda memerlukan teknik yang betul. Persatuan Asibak Malaysia yang disertai Erina banyak membantu dirinya membuat persiapan untuk menjadi seorang atlet yang berjaya. Erina adalah seorang pemanah berkuda yang berdisiplin, berdedikasi dan sentiasa menjaga masa beliau. So beliau aktiviti beliau adalah memanah dan berkuda, 2 disiplin yang dicantumkan, dan kami menghantar beliau ke luar negara disebabkan prestasinya yang konsisten selama ini. 2019 tu tidak sia-sialah bila beliau mewakili World Horseback Archery untuk serial shot, beliau berjaya.
Pertunjukan memanah berkuda saya pada hari ini adalah juga kerjasama antara tim saya, Asibak dan juga unit berkuda di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Untuk wanita di luar sana yang teringin nak menceburi sukan memanah berkuda ni, benda yang paling utama sekali adalah kita cari jurulatih yang boleh mengajar teknik memanah berkuda yang betul. Aspek keselamatan tu, bila kita ada teknik yang betul daripada jurulatih yang bertauliah, kita akan pastikan yang kita buat memanah berkuda ni dalam keadaan yang terkawal, dalam keadaan yang keselamatan tu diutamakan. Penting juga untuk kita sebagai seorang wanita untuk berani dalam latihan, berani untuk macam mana kita nak mengawal kuda. Jangan putus asa, kena berani, kena tahu yang semuanya adalah kerja keras. Lasak dan berani. Begitulah yang dapat digambarkan tentang kepribadian wanita hebat ini. Sukan memanah berkuda bukan sahaja sebahagian daripada sunnah Nabi, melakukannya juga mampu menyihatkan tubuh badan. Semoga kisah Erina Emelina mampu dijadikan inspirasi buat golongan hawa yang masih menyimpan impian untuk menyertai sukan lasak dan mengikuti jejak langkah insan hebat sepertinya. Sri Kandi masa kini yang bekerja